Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk pengawitan. Pengawitan mempunyai pelbagai jenis, antaranya pengawitan makanan, pengawitan mayat dan sebagainya. Tetapi pada hari ini saya akan menceritakan tentang pengawitan mayat. Pengawitan mayat berasal daripada perkataan Jawi yang bermaksud tahmitan. Antara tujuan pengawitan makanan, pengawitan mayat adalah untuk melambatkan proses perebutan mayat itu tersebut. Antara tiga tujuan utama melakukan pengawitan mayat adalah pendidikan, perubatan dan penyelidikan. Seperti yang kita sedia maklum, jenazah harus dikebumikan dengan pantas, tetapi atas sebab-sebab tiga tujuan yang saya sebutkan tadi, kita boleh melengahkan sedikit masa untuk mencepatkan proses pengebumian itu tersebut. Okey. Sebagai contoh, di muzium, mayat-mayat ataupun tulang-tulang fosil akan diawet untuk dipamerkan di muzium bagi generasi yang akan datang dan kini untuk melihat fosil-fosil itu tersebut. Sebagai contoh, Fir'aun yang telah dikatakan lemas di laut mati, di Laut Merah. Jadi muzium di Arab Saudi telah melakukan proses pengawitan mayat ini. Pengawitan mayat ini dilakukan untuk dipamerkan di khalayak ramai. Seterus ada satu potongan ayat Al-Quran akan menceritakan pengawitan mayat ini dengan lebih mendalam. Okey, seterusnya mari kita lihat sekitar ini adakah ada orang yang akan menceritakan lebih lanjut tentang pengawitan makanan dari segi ayat Al-Quran. Okey, itu dia. Okey, terdapat juga satu surah, satu ayat yang menceritakan tentang pengawitan, iaitu dalam surah Yunus ayat ke-92 yang bermaksud, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Daripada ayat tersebut kita dapat tahu bahawa Fir'aun telah dikekalkan jasadnya pada selepas kematiannya, iaitu dengan cara apa? Dengan cara pengawitan. Maksud daripada ayat tersebut, proses pengawitan telah ada dari zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa. Proses tersebut telah digunakan dan menjadi salah satu cara untuk mengekalkan jasad tubuh manusia yang telah mati, bagi tujuan untuk pembelajaran dari segi sejarah ataupun teknologi. Okey, daripada ayat tersebut manusia telah menambah baik sains dan teknologi daripada zaman tersebut, iaitu proses pengawitan tersebut daripada hanya mampu mengawet mayat sehinggakan dapat menjadikan pengawitan tersebut sebagai satu cara untuk mengekalkan makanan, menambah baik makanan, iaitu dengan maksud menambah jangka hayat makanan tersebut untuk bertahan dengan lebih lama. Okey, dengan itu kita juga nampak bahawa manusia akan sentiasa bertambah lebih maju dari masa ke semasa kerana mengkaji tentang sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran yang telah Allah sediakan, seperti jasad Fir'aun tersebut. Jasad Fir'aun tersebut menjadi salah satu sumber untuk memajukan sains dan teknologi di dalam
masyarakat sekeliling kita. Terdapat juga hadis yang berkaitan dengan pengawitan mayat. Jadi mari kita cari orang untuk menceritakan lebih lanjut hadis yang berkaitan dengan pengawitan mayat. Assalamualaikum, Mak. Kenapa? Busy tak? Tak, saya tengah tunggu orang. Kenapa? Abang tahu tak tentang hadis yang berkaitan dengan pengawitan mayat? Hadis je? Saya tanya. Ya. Sekejap. Okey. Saya ada beberapa. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim, iaitu yang mengatakan memecahkan tulang, merosakkan mayat itu dosanya sama dengan merosakkannya di waktu hidup. Jadi dengan itu jelaslah bahawa pengawitan mayat tu elok untuk kita mengekalkan dan memanjangkan jangka hayat jasad tersebut. Okey, ini fakta tambahan daripada saya. Ini kajian dibuat daripada Dr. Morris. Dia dapat mengungkapkan kematian Fir'aun tu, sebab-sebab dia mati. Jadi dia mengambil sampel organ yang masih dalam keadaan baik daripada Fir'aun. Dia menemukan garam laut di dalam perut Fir'aun. Jadi dengan itu kita boleh nampak bahawa garam laut tu yang menyebabkan pengawitan itu berlaku, dan ianya dapat mengekalkan jasad itu dengan keadaan baik selama beribu-ribu tahun. Terima kasih, Bang. Jadi setelah kita mengkaji daripada hadis dan Al-Quran tentang pengawitan mayat, kita dapat membuktikan bahawa kekuasaan Allah tiada tandingannya. Jadi kita sebagai umat Islam berbekal akan hukum akan Islam dalam Islam. Walaupun kita tahu Islam itu mudah, tapi kita perlu membuat sesuatu perkara itu dengan mengkaji dahulu. Jadi seterusnya, hukum Islam tentang pengawitan mayat guna penelitian ilmiah diperbolehkan kerana dipertimbangkan dari segi aspek kemaslahatan masyarakat yang sangat memerlukan kemajuan ilmu pengetahuan seiring dengan perkembangan serta kemodenan era ini. Jadi di sini kita dapat membuktikan bahawa Islam ini mempunyai pelbagai aspek yang kita perlu ada supaya kita tidak berlari daripada agama Islam kita. So, jadi sekian daripada saya untuk topik ini. Sekian, terima kasih.